Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Aidil bin Anwar. Hari ini saya akan menginterview salah seorang daripada key informant, iaitu Encik Dr. Muhammad Faiz bin Abdul Aziz. Sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Beliau merupakan pensyarakan Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan JPPAL, mempunyai kepakaran dalam bidang pembangunan sumber manusia dan pembangunan organisasi. Jadi isu yang dibahaskan pada hari ini adalah ketidakadilan sistem pendidikan. Jadi saya akan mengajukan sedikit sebanyak soalan kepada kepada Dr. Muhammad Faiz. Baik, dengan itu kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama adalah, adakah terdapat perbezaan dalam kualiti pendidikan antara bandar dan luar bandar? Dan bagaimanakah sistem boleh memastikan kesesamaan dalam akses kualiti pendidikan di antara dua pihak ini? Pada pandangan saya, pertamanya kualiti itu banyak boleh kita kupas. But pada pandangan saya lah, the quality ataupun the system is there, tapi siapa yang mengajar pelajar tersebut, itu adalah satu isu yang harus kita mungkin highlight. Sebagai contoh, kita ada kurikulum yang pada saya ia telah disemak secara mendalam, tetapi berkemungkinan cikgu-cikgu yang mungkin tidak begitu mempunyai pengalaman dalam mengajar pelajar, menyebabkan kita lihat difference between luar bandar dan dalam bandar. Because kita tengok berkemungkinan cikgu-cikgu yang terbaik performer diletakkan di bandar contohnya, tapi cikgu-cikgu yang mungkin dapat tiba-tiba posting di luar bandar, so dia pun kadang-kadang rasa macam nak tak nak, because of the tanggungjawab dia pergi juga, tapi mungkin hatinya tak ada di situ. So bila kita tahu bila you buat satu benda dengan ada hati, minat dan sebagainya, dia punya penyampaian ni berbeza compare to orang yang puas hati dan tidak puas hati. So mungkin because of that, yang menjadi at the end of product itu pelajar, dia akan dapat tempias sama ada apa yang dapat tu bagus atau tidak. And of course dia juga berkaitan dengan infrastruktur luar bandar dan dalam bandar, because of infrastruktur yang mungkin a bit lain, ada masalah tandas dan sebagainya. Kita tengok sekarang ni kan bagaimana Prime Minister kita sampai pergi keluar bandar, tegur tandas rosak dan sebagainya, infrastruktur tak bagus. Even now we are moving toward digitalization, tapi kita tengok ada di sekolah yang masih tidak ada akses internet dan sebagainya. So because of that, saya percayalah, pandangan saya, pelajar-pelajar di luar bandar agak sedikit bukan ketinggalan, mereka tidak dapat explore ataupun boleh betul-betul dapat informasi tersebut compare to orang yang luar bandar, tidak di bandar, yang lebih structured, yang mudah dengan infrastruktur dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Masih okay. Untuk soalan yang seterusnya, sejauh manakah dana pendidikan diperuntukkan secara adil di kalangan sekolah dan wilayah? Adakah wujud ketidakadilan dalam penadilan dana? Okey. Alright. Okey. Pandangan saya, bila nak cakap pasal isu ni, dia besar. Maknanya contohnya, kalau nak kata sama rata susah juga, because it based on negeri, sekolah dan sebagainya. Ada negeri yang contoh lebih kaya, contohnya Selangor, Putrajaya contohnya lah Selangor. I think kalau nak deny dia orang punya hak, tiba-tiba sebab dia dah kaya, dana sepatutnya sikit, batu ke luar bandar, tak boleh juga. Mungkin bila you dah sampai tahap negeri yang perform dan sebagainya, you perlukan dana yang lebih untuk pergi ke depan. Jadi pandangan saya, nak kata ketidakadilan ataupun harus sama rata tu sebagainya, dia kena ada mekanisme yang adil lah untuk benda ni, dan supaya tidak deny hak negeri masing-masing. And of course, sometimes bila kita pun tahu dengar dalam news dan sebagainya, budget is there, dana ada, tetapi sometimes tak sampai ke bawah. So saya percaya apa yang pihak
kerajaan sekarang ni dengan mementingkan tata kelola dan sebagainya, banyak institusi-institusi untuk memenuhi rasuah dan sebagainya sekarang ni sedang bagi aktif. So saya percaya moving forward, it doesn't matter berapa banyak dana yang disalurkan, tapi ianya sampai. Sebab sekarang ni kalau kita kata dana banyak tapi mana tak sampai. Even dekat Sabah Sarawak pun bila berita keluar kan, banyak je dana tapi kenapa tak sampai untuk internet dan sebagainya kan, tapi tak ada. So nak kata tak cukup dana, saya rasa lah tak setuju, because government dia announce je kan, okay dekat kerajaan ni negeri ni banyak ni. But jadi isu dia bila rakyat tak dapat rasa benda tu sampai pada mereka lah. So tata kelola orang yang menguruskannya tu harus betul. Ni soalan kontroversi juga. Kalau kita tengok daripada sekolah menengah, some of the contoh macam aliran sains. Aliran sains, some of setengah sekolah tu dia orang baru implementkan bahasa Melayu untuk sekolah, untuk aliran sains. Tapi dia orang implement tu like very like prematurely. Setengah guru tu dia orang tak mahir pun bahasa Inggeris, and some of them dia orang tak tahu pun terms sains dalam bahasa Inggeris. So benda ni dia lagi menyusahkan pelajar untuk belajar subjek sains. Dia macam dia create isu bahasa perantara. Bahasa perantara jadi isu antara pelajar dengan guru. And then most of the student usually most of them dia ada isu dengan subjek, mostly biologi dengan tambahan. Itu adalah two main issue. And then kebanyakan pelajar, saya rasa memang ramai pelajar, dia orang perlukan alternatif lain. Kalau dia orang nak keep dia grade okay, dia orang perlukan alternatif lain. Contohnya macam kelas tambahan online macam MC Plus semua tu. Tapi benda tu perlukan cost juga. Kalau someone yang like parents ni memang betul berkemampuan, okay lah, at least dia ada solution lain. Tapi macam mana kalau dengan orang yang like betul-betul tak mampu, miskin, dan benda tu jadi bebanan untuk family. Apakah pendapat doktor, apa yang perlu diperbaiki daripada pihak pendidikan? Okay, ni pandangan saya sebagai seorang ayah pun juga. We are talking about future, belajar future of kita punya country. Kita kena work together, alright? Ibu bapa pun kena work together, pihak kementerian, cikgu semua kena work together. Sekarang ni situation ibarat kalau orang yang kaya ke apa semua, dia budget, dia boleh selesaikan dengan duit. You hantar anak, you make sure you rasa anak you boleh perform. You anak tak bagus English, hantar special class untuk belajar bahasa Inggeris saja. Tapi pada pandangan saya, from the beginning, daripada kecil lagi, parent kena ambil tahu tentang perkembangan anak. Okay, kalau let's say dekat sekolah requires dia untuk cakap English, for example. So dekat rumah pun dia pun kena take part untuk bercakap bahasa Inggeris juga, supaya anak tu tidak kekok dalam berkomunikasi masa di sekolah dan sebagainya. And then of course cikgu pun kena main peranan, di mana jangan suka-suka nak ajar tapi you sendiri maybe tidak confident, you don't have the capability and skills to teach the students. Dan dia kena faham yang setiap pelajar ni ada kategori dia tersendiri, level education dia, level pemahaman dia. Mungkin kalau you cakap 5 minit, berarti dah faham. Ada student kena 10 minit. So pada saya, cikgu tu sendiri kena tahu, and of course pihak kerajaan ke dan sebagainya, kementerian perlu adakan satu mungkin syllabus ke yang mudah dipahami, and then it start from the beginning. Bukannya you letak pada sekolah saja, mungkin daripada taska you dah develop this kind of syllabus supaya pelajar tu dah ready. And sebenarnya sekarang ni kalau you notice lah, budak-budak sekarang pun dia dah different dengan zaman-zaman dulu, 10 years back. Zaman sekarang it's normal untuk budak 5 tahun cakap English, betul tak? Sometimes lagi daripada kecil dah boleh cakap English dah. Sometimes the problem now is dia orang tak boleh cakap bahasa Melayu. Bahasa English boleh, bahasa Melayu tak boleh.
So Cik tanya dalam bahasa Melayu apa benda ni? So we are balik saya sekarang. But kita kena ada control lah. Kita tak nak fokus pada bahasa Inggeris. Dan tengok bahasa Melayu kita pula makin teruk, tata bahasa dan sebagainya. Nanti dia orang bahasa bising pula. So again, sampai kita tengok dulu kita nak anak-anak kerti bahasa Inggeris, banyak orang fokus Inggeris. Parent pun kat rumah daripada kecil cakap Inggeris dengan anak-anak, tengok cerita pun Inggeris apa semua. Sekarang anak lebih pada bahasa Inggeris. Dia tak belajar 1, 2, 3, belajar 1, 2, 3 dulu. And then sekarang kita ada isu di mana anak tak boleh cakap bahasa Melayu. Tu anak dia tu. So nak cerita dia, you see everything yang kita plan, dia must be ada keseimbangan. Okay, itulah. Dengan itu, tambahlah sekadar sesi interview saya dengan Dr. Muhammad Faik. Ada salah kata, mohon saya minta maaf Dr. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. dan salam sejahtera. Perkenalkan, Dr. Muhammad Ashraf bin Muhammad Anwar, iaitu salah seorang pensyarah kanan daripada Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan ataupun JPPPL. Beliau mempunyai kepakaran dalam pembangunan sumber manusia, pendidikan dewasa, psikologi industri dan organisasi. So, Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Ashraf Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk soalan yang seterusnya, bagaimanakah akses kepada teknologi menjejaskan kualiti pendidikan, terutamanya dalam konteks pembelajaran jarak jauh? Adakah semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk menggunakan teknologi ini? Jawapannya tidaklah. Isunya adalah seperti akses kepada teknologi itu dalam kalangan pelajar yang mampu dan pelajar yang kurang mampu. Kiranya sebuah keluarga itu mempunyai 3 atau 4 orang anak yang bersekolah, adalah satu yang membebankan kepada golongan P40 untuk menyediakan peranti kepada setiap anak untuk mengikuti sesi pembelajaran.